Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi kali ini dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Dan hari ini kita akan belajar tentang tajuk ayat silaan dan ayat larangan. Sudah pastinya kita akan menggunakan dua buah buku yang sering kali kita gunakan, yaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 dan juga buku aktiviti tahun 3 jilid 1. Buku teks pada muka surat 75 dan buku aktiviti pada muka surat 85 dan 86. Diharapkan kamu telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu sebutkan tadi. Sudah bersedia untuk kita mulakan pelajaran hari ini? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat memberi respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Sebelum kita belajar tentang ayat silaan dan ayat larangan yang terdapat pada muka surat 75, elok kalau kita ulang kembali apakah yang dimaksudkan dengan ayat silaan dan ayat larangan. Ayat silaan dan ayat larangan merupakan sebahagian daripada ayat perintah. Namun kali ini cikgu hanya fokuskan kepada kedua-dua jenis ayat ini sahaja. Ayat silaan menggunakan perkataan sila dan juga jemput. Dan biasanya ayat silaan ini tidak membawa maksud ataupun pengertian yang negatif, pengertian yang tak elok. Biasanya untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Contohnya macam jemput masuk, sila makan, sila duduk, itu adalah ayat silaan. Manakala ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan ataupun usah sebelum kata kerja dengan tujuan untuk menegah seseorang daripada melakukan sesuatu perkara. Contohnya, jangan bermain di situ. Usah bergaduh lagi. Usah kamu memberi pelbagai alasan lagi. Itu adalah ayat larangan. Okey, dah jelas kot dua perkara yang berbeza di antara ayat silaan dan ayat larangan. Dan sekarang kita kembali ke buku teks pada muka surat 75. Jom. Pada muka surat 75, unit 12 dengan tajuk utamanya kerjasama asas kesejahteraan. Mendengar dan bertutur. Mari kita baca bersama-sama. Bersatu memberi sokongan. Penduduk Taman Aman bekerjasama dengan tokoh usahawan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid cemerlang. Encik Faizal, jemput duduk Encik Azhar, semua tetamu telah sampai. Ada perkataan yang diwarnakan dengan warna hijau yang menggambarkan itu adalah ayat silaan. Kemudian jawab Encik Azhar, terima kasih Encik Faizal, ditandakan dengan warna biru yang menggambarkan respon terhadap ayat silaan tadi. Respon bermaksud tindak balas ataupun jawapan. Ya, baik, kita teruskan lagi. Encik Faizal pula berkata, Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Encik Azhar menjawab, usah risau Encik Faisal. Kami sentiasa bersedia untuk membantu. Usah risau Encik Faisal ditulis dengan warna merah menggambarkan itu adalah ayat larangan. Iaitu satu larangan, melarang daripada Encik Faisal supaya tidak risau, supaya jangan risau. Okey, kita teruskan. Encik Faisal kemudian menjawab, terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Terima kasih adalah respon kepada kata larangan tadi. Kita terus kepada dialog seterusnya.
Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Warna hijau iaitu sila duduk mengikut label nama pada bangku adalah ayat silaan. Menggunakan kata silaan iaitu sila. Manakala jangan duduk di tempat calon lain berwarna merah menggambarkan ayat larangan. Ada perkataan jangan dalam frasa itu. Kemudian di sebelahnya adalah respon kepada ayat silaan dan ayat larangan tadi. Maaf cikgu, label nama saya tiada. Itu respon yang diberikan. Dan ada jawapan daripada cikgu sebentar nanti. Okey, kita teruskan. Mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Kamu, Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Sila adalah ayat silaan. Apa respon daripada Hanif? Dia cuma mengucapkan terima kasih kepada cikgu dengan menjawab, baik cikgu. Dan kemudian ada lagi dialog daripada cikgu. Murid-murid usah berbual. Usah menggambarkan ayat larangan. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Dan apa jawapan murid-murid yang lain? Baik cikgu. Senang sahaja. Okey, kalau dah selesai tentang apa yang terdapat pada buku teks muka surat 75, kita beralih kepada buku aktiviti muka surat 85. Jom. Pada muka surat 85, unit 12, aktiviti 1. Arahannya, lengkapkan respon dengan betulnya. Respon juga tadi. Sebelum itu, kita perlu baca dahulu apa yang terdapat pada muka surat ini. Penduduk Taman Sentosa akan mengadakan rondaan malam untuk mengawal keselamatan rumah mereka. Semua kaum di Taman Sentosa akan terlibat. Encik Taufik telah menerima jadual tugasan rondaan malam. Maka berlakulah dialog di antara Encik Taufik dengan anaknya. Kita ikuti satu persatu. Imran, pada malam ini ayah, Pak Cik Wong dan Pak Cik Ravi akan membuat rondaan. Sila ingatkan ibu supaya mengunci pintu semasa ketiadaan ayah. Itu dialog daripada Encik Taufik. Bagaimana jawapan daripada Imran? Ada tempat kosong yang ditinggalkan. Jadi apabila orang memberi arahan, kita perlu menjawabnya. Apa jawapan yang sesuai? Baiklah ayah. Jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Kemudian ada dialog yang ditinggalkan kosong. Dialog yang diungkapkan oleh ayah, Encik Taufik. Dan kemudian kita lihat dulu apa respon daripada Imran. Imran memberi respon, ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan tadi. Sudah tentulah ayahnya menceritakan tentang beliau perlu membuat rondaan. Jadi apa ayat yang sesuai? Kita boleh cuba masukkan ayat seperti ini. Ayah akan membuat rondaan pada waktu malam di kawasan taman perumahan ini. Barulah respon yang diberikan oleh Imran, iaitu ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti. Dan bagaimana jawapan yang diberikan oleh ayahnya? Ada di bawah itu. Kamu usah risau, pihak polis juga akan bekerjasama dengan semua penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan akhir sekali, kita lengkapkan respon daripada Imran. Tulislah, baiklah ayah, saya berasa senang hati mendengar penjelasan ayah itu. Itu respon. Kalau kamu teliti apa yang cikgu terangkan daripada awal tadi, kamu dah boleh melengkapkan jawapan dalam buku aktiviti itu. Okey? Selesai? Selesai? Kita pindah ke muka surat sebelah. Diminta kita menulis respon berdasarkan ayat silaan dan ayat larangan. Makanan Sarawak. Puan Herlina dibantu oleh Puan Siti dan Puan Lalita menyiapkan makanan Sarawak untuk Pesta Budaya Sarawak. Kita lihat diberikan 4 keping gambar.
Kemudian kita lihat dialog-dialog yang diberikan di bawah gambar itu. Puan Herlina. Puan Lalita, sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Kamu tahu ayam pansuh? Kamu tahu tentang ayam pansuh? Ayam pansuh adalah makanan tradisi masyarakat Iban di Sarawak. Uniknya, ayam pansuh ini dimasak dengan menggunakan buluh. Nanti kamu boleh merujuk dalam mana-mana video yang ada di media sosial untuk kamu ketahui lebih lanjut tentang ayam pansuh. Dan kemudian Puan Lalita diminta memberi respon terhadap apa yang diucapkan oleh Puan Herlina. Sudah tentulah dia mengatakan apa? Baiklah, saya akan ikut arahan Puan itu. Ya, kamu cuma melengkapkan sahaja atau memberi respon terhadap apa yang diperkatakan. Kemudian dialog seterusnya, jangan terkena tangan, makanan ini masih panas. Jangan menggunakan kata larangan. Jadi apa jawaban? Bila orang kata jangan, kita akan jawab dengan yang baik saja, iaitu saya akan sentiasa berhati-hati. Dialog seterusnya, Puan Herlina, sila rasa umai ini. Adakah sudah cukup rasa masinnya? Ada satu lagi istilah yang perlu kita pelajari, iaitu umai. Apa pula umai? Umai merupakan makanan tradisi kaum Melanau yang berada di Sarawak, terutamanya golongan nelayan. Umai biasanya merupakan juada yang dibuat daripada irisan ikan mentah yang dicampur dengan bawang, cili, garam dan perahan air limau. Itu umai. Faham ya? Okey, kita sambung balik pelajaran kita tadi. Cikgu sekadar memberi penerangan yang ringkas. Jadi bagaimana jawapan yang nak diberikan oleh Puan Herlina? Sudah tentulah dia menjawab, saya rasa masakan Puan Siti sudah cukup rasanya. Cukup. Masinnya, masamnya. Okey. Ada jawapannya lagi. Saya yakin Puan Siti pandai memasaknya. Usah bimbang Puan Siti. Kemudian Puan Siti pasti menjawab, saya hanya pandai memasak masakan tradisional negeri Sarawak. Kemudian jawapan Puan Lalita, saya rasa bertuah dapat belajar masakan tradisional Sarawak ini. Kemudian Puan Siti menjawab, betul Puan Lalita, Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Kita dapat belajar budaya dan menikmati makanan kaum lain. Okey. Dah selesai dah pun kedua-dua latihan yang diberikan dan kebanyakannya cikgu telah memberi jawapan 100% untuk kamu. Cuma kamu perlu mendengar dengan teliti apa yang cikgu terangkan. Kalau mungkin yang terlepas jawapannya, kamu ulang balik video cikgu ni ya. Okey, dengan itu cikgu harapkan kamu dapat melengkapkan jawapan kemudian hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Nanti nak masuk dalam pentaksiran bilik darjah. Buat kerja dengan cermat, dengan kemas dan berhati-hati. Okey, jadi sebelum cikgu tinggalkan kamu, bolehlah kamu wara-warakan channel cikgu ini kepada kawan-kawan yang lain agar kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa like, share dan komen untuk channel NASA 2K2 Studio. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.